Kitabul Adab, bab adab sopan. Bab firmannya, yakni firman Allah Ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi, kami berpesan kepada manusia, biwalidayhi husna, supaya berbuat baik kepada dua ibu bapanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Amr Asy-Syaibani, dia berkata, Tuan punya rumah ini telah menceritakan kepada kami, dan dia mengisyaratkan dengan tangannya ke rumah Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Qala, katanya, saya telah bertanya Nabi SAW, apakah amalan yang paling disukai Allah? Jawabnya, as-salatu ala waqtiha, bersembahyang dengan menjaga waktunya. Qala thumma ayyun, kata Abdullah, kemudian apa? Dia berkata, kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada dua ibu bapa. Qala, kata Abdullah, thumma ayyun, kemudian apa? Nabi SAW menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Qala, kata Abdullah, haddathani bihinna, kata perawi ini, perawi di bawah lagi daripada Abdullah, itu Abu Amr, ataupun qala haddathani bihinna, qala itu maksudnya Abdullah, dia telah menceritakan kepadaku tentang perkara-perkara tadi. Walau istazattuhu, sekiranya saya menambahkan lagi pertanyaan, lazadani, nescaya dia menambahkan lagi jawaban. Babun, siapakah orang yang paling berhak untuk digauli dengan baik? Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya hubungi dengan baik, untuk saya gauli dengan baik? Kata Rasulullah SAW, ibumu. Orang itu bertanya, kemudian siapa? Nabi SAW menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi SAW menjawab, kemudian ibumu. Qala, kemudian dia tanya, siapa? Nabi SAW menjawab, kemudian ayahmu. Ibnu Syubrumah dan Yahya bin Ayyub mengatakan, Abu Zur'ah menceritakan kepada kami mithlahu, seperti itu juga hadisnya, lafaznya seperti tadi juga. Abu Abdullah berkata, ini Imam Bukhari berkata, Umarah bin Al-Qa'qa' itu adalah anak saudara kepada Abdullah bin Syubrumah, anak saudara kepada Abdullah bin Syubrumah. Yang ini Qa'qa', ayah dia tu adik-beradik dengan Abdullah bin Syubrumah. Syubrumah tu datuk. Babun, la yujahidu, tidak boleh seseorang itu keluar berjihad melainkan dengan izin kedua ibu bapanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, saya hendak berjuang, saya hendak berjihad. Nabi SAW bertanya, laka abawan, engkau ada dua ibu bapa? Orang itu menjawab, ya. Nabi SAW berkata, fafihima fajahid, kalau begitu berjihadlah, bersungguh-sungguhlah engkau menjaga ataupun melayani kedua ibu bapamu. Berjihadlah engkau dalam melayani dua ibu bapamu. Babun, la yasubbur rajul walidahu, tidak boleh seseorang itu memaki ayahnya. Dalam setengah nuskhahnya walidaihi, ini dua ibu bapanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara dosa besar, di antara dosa yang paling besar ialah seseorang melaknat dua ibu bapanya. Orang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang itu melaknat dua ibu bapanya? Qala, Nabi SAW menjawab, yaitu dia memaki, dia sumpah ayah seseorang
Lalu orang itu sumpah balik ayahnya. Lalu orang itu maki balik ayahnya. Dia maki ibu seseorang. Lalu orang itu memaki sebagai membalas makian dia tadi kepada ibunya. Maka orang itu memaki ibunya. Babul ijabati du'a man barra walidayh. Ini bab makbul doa orang yang berbuat baik kepada dua ibu bapanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ketika tiga orang sedang berjalan, tiba-tiba mereka ditimpa hujan. Mereka pun pergi ke satu gua di sebuah bukit. Fanhattat ala fami gharihim sakhrah min al-jabal. Maka terjatuh di mulut gua ataupun di muka gua yang mereka masuk itu satu batu besar dari bukit. Fa atbaqat alaihim, batu itu menutupi mereka. Faqala ba'dhum li ba'dhin, sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, yakni salah seorang daripada mereka berkata, unzuru a'malan, perhatikanlah amalan-amalan yang telah kamu lakukan, amalan-amalan yang saleh yang telah kamu lakukan kerana Allah. Kamu berdoalah kepada Allah dengan mengemukakan amalan itu, dengan menyebutkan amalan itu. Mudah-mudahan Allah akan membuka pintu gua ni. Faqala ahaduhum, maka salah seorang daripada mereka berkata, ya Allah, sesungguhnya saya ini ada mempunyai dua orang ibu bapa yang sudah sangat tua. Saya juga ada beberapa orang anak yang masih kecil. Kuntu ar'a alaihim, saya menggembala binatang ternakan saya untuk menjaga mereka. Bila saya balik, saya perah susu dan saya mulakan memberi susu itu kepada dua ibu bapa saya sebelum saya berikan kepada anak-anak saya. Pada suatu hari pokok yang menjadi makanan kepada binatang itu berada jauh. Jadi binatang itu pergi jauh. Fama ataitu, saya tidak pulang kecuali setelah petang. Kecuali setelah petang. Amsa itu di sini tidak semestinya petang itu maksud waktu petang. Maksudnya sebelah malam, awal malam. Petang hingga kepada awal malam itu masih lagi masak dipanggil. Saya dapati kedua-duanya telah pun tertidur. Saya pun perah susu seperti mana saya biasa perah susu. Faji'tu bil hilab, saya bawakan bekas susu. Faqumtu 'inda ru'usihima, saya berdiri dekat kepala mereka berdua. Saya tak mahu menggerak ataupun menjaga, menyedarkan mereka berdua dari tidur mereka. Dan saya tidak mahu memulakan susu itu dengan anak-anak, dengan budak-budak sebelum mereka berdua. Budak-budak pada ketika itu berteriak, menangis dekat kaki saya. Tapi begitulah keadaan saya dan keadaan mereka hingga terbit fajar, hingga subuh. Sekiranya engkau tahu, sekiranya engkau memang tahu bahawa aku telah melakukan itu kerana engkau, yakni ikhlas keranamu, fafruj lana furjatan, bukalah sedikit pintu gua ini untuk kami supaya dapat kami nampak langit, biar nampak langit. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bukakan kepada mereka sehingga mereka dapat nampak langit. Wa qassal hadis, dan perawi mengemukakan hadis. Hadis ini fadzakara al hadis bitulihi, dikemukakan dengan panjang lagi. Sebelum pada ni pun kita sudah jumpa ada hak panjang. Ini dia nak perikah ni. Wa qala tsani, yang kedua pula berkata, ya Allah, jika memang engkau mengetahui bahawa aku mempunyai sepupu perempuan yang aku cintai, seperti mana seorang lelaki paling cinta kepada seorang perempuan, kepada perempuan, bagaimana? Pernah saya minta dirinya, fatalabtu ilaiha nafsa, pernah saya minta dirinya untuk diserahkan kepada saya.
Dia enggan, sehinggalah saya bawakan kepadanya 100 dinar. Setelah saya mengusahakan sekian lama, saya mengumpulkan 100 dinar itu. Saya pun bertemu dia dengan 100 dinar itu. Ringkas ceritanya, falamma qa'adtu baina rijlaiha, bila saya duduk di antara dua kakinya, dia pun berkata, wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah. Jangan engkau buka kunci, jangan engkau buka kunci. Faqumtu anha, saya pun bangun, saya pun bangkit meninggalkannya. Ya Allah, kalau engkau memang tahu aku telah lakukan itu tidak kerana lain melainkan kerana-Mu jua, fafruj lana minha, maka bukalah bukalah pintu gua itu kepada kami. Fafaraja lahum furjatan, maka Allah SWT buka untuk mereka sedikit. Faqala al-akhar, yang seorang lagi, yang ketiga tu berkata, ya Allah, saya pernah mengupah seorang pekerja dengan perjanjian akan memberikan satu farq padi, satu farq padi. Satu farq itu yaitu muat 16 gantang. Apa ni 16 ini? Kati, 16 kati padi. Dengan perjanjian akan bagi upah 16 kati padi. Itu makna satu farq. Bila dia menyelesaikan kerjanya, dia berkata, berikanlah kepadaku hakku. Saya pun kemukakan kepadanya, hulurkan kepadanya haknya. Dia membiarkan dan tidak menyukainya, macam tak maulah. Waraghiba anhu, dan tidak suka. Dia pergi, tinggal pergi begitu. Saya terus menanamnya sehingga saya dapat kumpulkan daripada hasilnya itu lembu dengan gembalanya, penggembalanya. Boleh beli hamba lah buat jaga lembu tu. Bukan saya kau lembu, banyaklah lembu. Faja'ani, tiba-tiba dia pun mari dekat aku. Lamalah sebab dia kata, ittaqillah, takutlah kepada Allah, jangan engkau menzalimi aku, berilah kepadaku hakku. Fakultu, saya pun kata, pergilah kepada lembu itu dengan penggembala dia tu sekali. Faqala, dia kata, takutlah kepada Allah, jangan engkau perli aku, jangan engkau perli aku. Saya pun kata, saya tidak perli engkau, pergilah kepada lembu tadi dan penggembalanya. Maka orang itu pun ambil dan pergilah dia. Sekiranya engkau memang tahu bahawa aku lakukan itu tidak kerana lain melainkan kerana-Mu jua, fafruj ma baqiya, maka bukalah hak baki lagi ni, hak masih tertutup lagi ni, bukalah. Fafarajallahu anhum, maka Allah SWT pun membuka pintu gua itu sehingga mereka dapat keluar. Babun uququl walidain minal kabair, menderhakai dua ibu bapa itu adalah di antara dosa besar. Abdullah bin Amr berkata, menyebutkan perkara ini diambilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Mughirah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas kamu menderhakai ibu-ibu kamu. Wa man'an wahat, Allah mengharamkan kamu menahan sesuatu hak orang, wahat, dan meminta sesuatu yang bukan hak kamu daripada orang. Wa wa'dal banat, dia mengharamkan kepada kamu menanam hidup anak-anak perempuan. Wa karihalakum qil wa qal, dan Allah tidak suka kamu mengata begitu begini, yakni banyak cakap. Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kamu banyak cakap daripada sumber yang tidak diketahui, yang tidak dipastikan kebenarannya. Wa kathratus su'al, dan mengharamkan kepada kamu banyak bertanya, banyak minta. Wa idha'atal mal, dan mensia-siakan harta benda. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Bakrah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah kamu aku ceritakan kepada kamu tentang dosa yang paling besar? Qulna, kami berkata, iyalah wahai Rasulullah. Sabdanya, menyekutukan Allah,
Yang pertama. Yang kedua, menderhakai dua ibu bapa. Pada ketika itu baginda sedang bertelekan, mana dia duduk dengan bertelekan tangan, menyenggeng. Tiba-tiba dia terus duduk dengan betul, sambil dia berkata, ala, ingatlah, wa qawlu zur, ucapan yang dusta, ucapan yang palsu, wa syahadatu zur, kesaksian yang palsu, marratain, dua kali. Fama zala yaquluha, terus Nabi SAW mengatakan begitu, sehingga aku berkata, yang di dalam hati, la yaskutu, dia tak akan diam sampai habis nafas dia kata. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW telah menyebutkan beberapa perkara dosa besar, ataupun ditanya baginda tentang dosa-dosa besar, maka baginda berkata, syirik dengan Allah, membunuh diri, wa uququl walidain, dan menderhakai dua ibu bapa. Baginda terus bersabda, ala unabbiukum, mahukah kamu aku ceritakan kepada kamu tentang dosa yang paling besar? Qala, dia berkata, qauluz zur, ucapan palsu, ucapan dusta, ataupun dia berkata syahadatuz zur, kesaksian yang palsu ataupun dusta. Qala Syu'bah berkata, wa aktsaru zanni, lebih berat saya mengatakan, saya lebih berat balik dia mengatakan syahadatuz zur daripada qauluz zur itu, yakni kesaksian palsu. Itu lebih saya berat gitu. Babu silatil walid al musyrik. Sekatalah dulu. Kitabul Adab Imam Bukhari letak ni selepas daripada Kitabul Libas. Sebelum pada ni Kitabul Libas itu, di bawah Kitabul Libas itu macam-macam bab janguk, bab bergaya, fashion, ubah bentuk rupa yang asal, nak suruh comel. Semua itu nak suruh comel. Hak sebelum pada ni tu, kita dalam Kitabul Libas tu comel hak zahir, comel hak zahir, pakai baju gitu, baju gini, tukar baju itu warna begitu begini, itu nak suruh comel hak zahir. Begitu juga hak tu perkecikkan kening, bulu kening dia, hak tu kikir gigi dia, hak ni buat begini-gini, tatu, macam-macam yang sudah sebutkan sebelum pada ni, tidak kerana lain, untuk comel hak zahir. Di sini Imam Bukhari nak cerita pula, lepas tu hak comel, perhiasan lagi, hak dulu naik kenderaan, itu pun bergaya juga, jadi comel juga, menarik perhatian orang juga, menjadi idaman orang juga. Tu dengan kenderaan yang comel. Zaman dulu cara dia, zaman sekarang ni cara, zaman sekarang ni akan datang sesuai dengan zaman, tapi tak boleh lari daripada hak tu. Semuanya itu hak zahir. Sekarang ni tidak sempurna dengan hak zahir itu, kecuali dengan hak batin pula. Ni hak comel, jangok jiwa ataupun ruhani. Jangok hak dalaman. Jangok hak dalaman itu apa dia? Adab lah. Perhiasan dalaman, apa dia? Adab lah. Perangai, adab, sopan santun dan sebagainya. Kata-kata yang seumpama itu, ini termasuk dalam bab ni. Macam-macam cara kita nak comel jiwa kita, diri kita tu lagu mana. Tarikan yang ada pada manusia ni bukan tarikan luar saja, tak perlulah kita habis pitih berjuta-juta siapa nak baiki muka, sebab nak baiki muka, nak suruh hidung macung kau, nak suruh macam mana kau, nak suruh putih kau. Banyak lagi benda yang kita boleh buat yang menjadi tarikan, orang, yang menyebabkan nama kita harum, akan dikenal sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab kita ada sesuatu yang menarik lah, sehingga lepas pada mati pun orang duduk sebut lagi. Apa dia? Kalau kita ada budi yang tinggi, budi itulah adab. Sebab tu Imam Bukhari dia buat selalu. Ni itu hak zahir, nak suruh comel, nak jangok hak zahir. Hak batin tak sejangok. Ramai orang duduk betul saik baju duduk gosok kasut, nak suruh kilat, tapi otak tidak kilat otak, tidak betul jiwa tu, hati. Banyak perkara lah. Di sini kalau kita perhati di sini, dia nak bagi situ
nak suruh jangok hati lagu, dan nak ajar kepada kita bahawa hak zahir tu dia tidak kekal, bukan kekal buat selama-lama. Hak tu akan lenyap. Kalau comel pun buat sementara, dah tua tak ada lah, dah tua tak ada, semua tu akan hilang belaka. Kalau comel pun sekat dia seorang, lepas tu nak ke dia? Kalau budi dia tak ada, orang sebut tak molek. Kalau comel pun tak ada makna. Tapi berapa ramai pula kita tengok dalam dunia ni orang-orang yang menilai sudut lain. Orang tu katakanlah kalau orang lelaki, bini dia, hak dia nak bini tu tidak comel mana, tapi apa dia pilih juga, dia tu orang cerdik, apa dia pilih? Adalah tu sebab dia nampak ni comel peribadi, comel budi, comel akal dia, bijaksana dia. Comel ni bukan terletak pada zahir sahaja. Jadi kalau begitu tidak putus asa lah manusia dalam dunia. Tidak kata Tuhan buat nyaya, tidak kata Tuhan buat tak serupa nui comel apa aku dah. Tak, masih boleh mengangkat diri dia lebih daripada hak comel. Kalau hak comel tu kalau pelacur nak ke dia, orang tak ada sebut pun, orang tak sih, pakai tak sih. Tapi kalau hak tak ada ni, terutamanya orang-orang yang sudah mengalami orang comel, hak perangai huduh lah, tak sih dah. Lepas pada tu orang holak ke dia, uduh asal ju, dia kata tak apa dah, asal ju tak sih serik. Kalau orang tak ada pengalaman lagi, boleh jadi dia masih lagi duduk nak. Tetapi kalau orang tu sudah faham betul tentang hidup ni, tak ada gapo dia boleh menilai comel tu, hakikat comel tu gapo, hakikat comel. Hakikat comel ni pergi kepada hakikat comelnya, iaitu peribadi, jiwa. Sebab itulah ramai orang boleh nikah dan bahagia apa, dia duduk dengan isteri dia yang tidak comel. Kalau nak kira ramai lagi hak comel, dia pun boleh pilih, tapi tidak. Kenapa? Sebab dia tengok dari sudut-sudut tertentu. Ada setengah orang dia tengok dari sudut comel rupa saja, pendidikan tu biarlah rendah sikit pun tak apa. Kadang-kadang semua hidup dia nyesal duduk seorang mendengar, anak aku jadi tidak cerdik, aku cerdikkan lah. Pasal apa? Ndorong alik bini, katakanlah. Kalau si bini pun begitu juga sebaliknya, dia cerdikkan lah. Apa ni jadi payah ingat, susah nak mengaji kemudian tok laki tak cerdik pun. Dulu duk tengok pada kereta, duk tengok pada jambu dia, gaya dia, duk tengok situ. Dia tidak tahu benda ni banyak lagi perkiraan hak lain-lain. Ada pun hak satu lagi tu, mana dia bahagia. Pasal apa? Apa-apa yang dikehendaki daripada seorang perempuan tu ada. Ada. Lepas pada tu jauh pula, mengaji pula, tinggi pula, boleh didik anak dengan baik pula. Anak-anak ni dapat keturunan yang baik. Selesai masalah. Berapa banyak benda-benda yang seumpama ini. Ini kerana tidak seimbang. Tapi kalau boleh belaka, ada belaka tu lagi molek. Tu lagi molek. Ni antara dua, nak pilih hak mana? Jawabnya hak ni hak lebih utama. Jadi budi tu nak dia tinggi, nak jadi molek, nak jadi comel, lagu mana? Dia ada budi dengan orang ni, budi dengan orang ni, buat baik dengan orang ni. Daripada awal sampai akhir ni macam-macam lah kita boleh tengok lah perangai orang hak ju ni lagu mana, orang hak comel peribadi dia, jiwa dia tu lagu mana, kita boleh tengok daripada bab ni. Itu tujuan Imam Bukhari. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasaina al-insana biwalidayhi husna, wa wasaina al-insana biwalidayhi, kami berpesan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua ibu bapa. Itu nombor satu. Itu nombor satu. Peribadi yang mulia ataupun budi yang tinggi, jiwa manusia yang jujur lagu mana? Iaitu dia buat baik kepada dua ibu bapa. Hak ni Tuhan pun pesan. Tuhan pun pesan. Di tempat yang lain bila disebut sekali dengan dia, la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah SWT telah memastikan, telah memutuskan jangan kamu sembah selain daripada dia, dan buat baik pada dua ibu bapa. Apa? Dia sebut Tuhan, lepas tu sebut dua ibu bapa. Pasal banyak kesamaan tu. Walaupun di ibu bapa ni tidak Tuhan, tetapi banyak sudut sama. Sudut mana? Kalau tak ada Tuhan, tak ada kita. Hak tu hak sebenar yang mengadakan kita. Tetapi mengikut sebab yang zahir, kalau tak ada dua ibu bapa kita tak ada. Tu kan? Ada tu. Ada dekat tu. Mengingatkan kita kepada Tuhan.
Kalau tak ada Tuhan, tak ada kita. Tuhanlah yang menjadikan kita. Itu hak sebenarnya, hak hakiki. Tetapi yang menjadikan dari segi sebab-sebab zahir ni, iaitu dua ibu bapa kita. Sebab itu rupa kita pun ada menurut dia. Dari segi perangai, dari segi gapo, tidak menurut hak lain. Seramai-ramai orang dalam dunia. Satu. Yang keduanya, Allah SWT sangat menjaga kebaikan manusia. Bukan manusia sajalah hak dia ciptakan ni. Kebaikannya, rezekinya, perlindungan yang Allah SWT bagi kepada manusia lah khususnya. Manusia khususnya. Begitu sekali. Siapa dia selepas Allah SWT yang paling menjaga kebaikan kita? Tak ada orang lain dalam dunia ni selain daripada dua ibu bapa. Inilah hak biasalah, hak umumnya. Tak usah kira lah hak anak kena tinggal ke ayah tu, tak kira hak tu. Kira hak kebanyakan dalam keadaan biasa, dalam keadaan rosak dah peribadi jiwa dia tu, hak tu tak kira hak tu. Dalam keadaan biasa, tak kira orang kafir, tak kira bangsa mana pun, bukan Islam saja ni, tak, semula jadi. Bukan manusia, binatang pun lagu tu. Dua ibu bapa. Sebab tu dari segi banyak tu mengingatkan kita kepada Tuhan. Orang lain tak ada lagu tu. Sebab tu dia sebut dua ibu bapa. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan, tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak ingat kepada Tuhan, maknanya orang tu tak erti telajak. Padahal udara siapa dia bui? Air begini mewah dalam dunia siapa dia bui? Bumi begitu murah dengan kita, tabur saja tumbuh selalu, siapa dia bui? Siapa dia buat ni semua? Kalau satu orang tu bui sikit je kepada kita, kita terima kasih dah, terkenal ingat dia sampai bila-bila. Tuhan yang begini banyak bui kepada kita, kita lupa dia. Tak pernah sabar. Lepas tu bila dia kata apa-apa kita tak setuju dia, tak pernah sabar. Ini manusia yang tidak kenal budi, tak reti, tidak tahu dia tu siapa, tidak kenal diri. Begitu juga bawah sikit, dua ibu bapa. Dua ibu bapa daripada kecil lagi duduk basuh berak, basuh kecing dia, tengah malam duduk tampar nyamuk, dia pergi gigit dia, segala-galanya daripada kecil sampai besar. Tiba-tiba dia tinggal ibu bapa tu. Ni pun seperti tu juga, jadi tak reti lah juga. Jadi tak reti. Sebab itu tak boleh. Manusia yang peribadi dia mulia, nombor satu sekali hak ni, dua ibu bapa. Kalau di kalangan manusia, tak ada orang lain yang lebih daripada dua ibu bapa. Kemudian dia marilah hadis ni. Ni nak cerita ni pembentukan budi ataupun jiwa yang comel, yang baik, yang menarik. Iaitu salah satunya dia ni taat, buat baik, ingat, kenal, jaga ibu bapa dia. Itu dia. Lepas tu dia cerita ni Abdullah Ibn Mas'ud kata, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Amalan apa yang paling Allah SWT suka? Jawabnya, bersembahyang ala waktiha, bukan fi waktiha, ala waktiha, yang dengan menjaga waktunya, jaga molek waktu dia. Tu Allah SWT paling suka. Ni dari segi hak dia, maknanya nak suruh ingat ke dia. Apabila kita ingat ke dia, dia suruhlah kita jaga ibu bapa, dia suruh kita jaga orang ni, dia kerana dia kita jaga semaya tu, suruh jaga waktu tu apa, nak suruh jaga lah, segala hak dia suruh tu kita akan jaga, kita akan jaga sehingga 5 kali sehari ni sepanjang hayat ni kita jaga. Kalau boleh kita jaga hak tu, hak lain, hak dia suruh, kira-kiranya akan bolehlah kita jaga. Kemudian dia bertanya, kemudian apa? Dia kata buat baik kepada dua ibu bapa. Itu menunjukkan buat baik kepada dua ibu bapa tu tinggi kedudukan. Selepas daripada hak dia, hak manusia kena bui ke dia, sepatutnya setelah dia bui sekian banyak ni, sepatut manusia kena ingat kepada dia, kena ingat hak dia suruh lah, kena buat hak dia suruh. Kalau kita semayang tak ada jadi apa, tidak jadi kau kaya Tuhan tu, tak ada subhanallah ya dia tu, bahagia dia tu. Tapi hak dia suruh semayang kepada dia, memanglah dari segi akidah kita tak ada faedah kepada dia, kepada dia tu bukan ada keuntungan apa dia dapat untung, tak ada. Ini semata-mata untuk kebaikan kita, kembali kepada kita juga faedah dia tu. Yang ni hak dia, hak Tuhan. Selain daripada hak Tuhan, lepas pada tu nombor dua, kalau hak manusia kat dia sebut dua ibu bapa. Kemudian dia tanya, kemudian apa dia? Al jihadu fi sabilillah,
yang berjihad di jalan Allah, yang berkorban jiwa, berkorban tenaga untuk masyarakat, untuk orang ramai. Kita korbankan jiwa kita, tenaga kita sampai habis hidup. Kalau orang berjihad sungguh tu, berjihad hak sebenar tu, mati ke diri. Untuk apa? Supaya orang lain nikmati hidup dengan aman, bahagia dalam negeri ni. Sebab siapa? Pasal kita telah sanggup berkorban dulu untuk orang ramai. Maknanya kita sanggup korbankan diri kita untuk orang ramai. Ni yang Allah SWT suka. Ibnu Mas'ud kata, kalau saya tanya lagi dia, nescaya dia akan jawab lagi. Sebab nampak dia hari tu kira-kiranya bersedia benar. Tapi saya tidak tanya. Padahal tu kira sekat tu buat kali ni. Ini menunjukkan murid ni pun dia kena tengok juga kadang atuk guru bui peluang lah kata kepada dia nak rehat-rehat ke apa ke. Mungkin banyak masalah. Kita kira semula pula. Jangan kira nak tekan nak hari tu habis lalu. Walaupun boleh lagi kalau kita tanya, kalau dia nak ayat boleh lagi. Tak sahlah, tak gaduh. Kita naknya berpanjangan sama-sama. Tidak kata sekali semua, apa tu putus. Tak sah juga lah ketua ke dia. Nak wih ada sama. Biar ada sama. 3 butir boleh. Sehari pada dah tu. Hadis-hadis. Mana kita belajar untuk hidup. Tidak seperti benda lain, ilmu lain. Hak ni kita belajar betul-betul untuk kita guna dalam hidup. Lagu mana? Apabila kita menghadapi benda tu, kita guna, kita terasa benar. Memang ia adalah panduan hidup. Panduan hidup. Segala benda kita tengok, sikap sahabat yang cerdik, yang bijaksana, dia tidak kata kalau ada peluang dia tanya habis. Dah. Dia tak apa. Dia kata kalau aku tanya lagi dia jawab lagi. Tapi dia tak tanya. Apa tak tanya kita? Sebab dia cerdik lah. Tidak kata ada peluang tu maka nak ambil semua. Tidak. Lain kali pula. Yang pentingnya faham dan hadamkan sesuatu yang diterima tu. Faham molek sesuatu yang diterima tu tidak penting banyak. Yang pentingnya kita faham, kita menghayati apa yang kita terima. Bab, siapakah manusia yang paling berhak untuk digauli dengan baik, untuk kita layan dengan baik? Siapakah manusia yang paling berhak? Orang ni pun ada hak dia juga. Setiap orang ada hak dia. Setiap orang ada hak dia. Di antara hak orang ni kita senyum. Kalau jumpa kita senyum. Tu hak dia lah tu. Hak dia. Sebab apa menyebabkan dia tu sakit hati ataupun susah hati? Sebab apa kita ni masal dia? Dia salah kau dia. Kadang-kadang tak ada apa pun. Itu makna hak dia lah tu. Hak dia. Sepatutnya kita kena bagi gitu kepada dia. Itu hak dia. Kalau tidak menyebabkan jadi susah. Tak ada pasal-pasal. Ini kita kata hak orang. Hak juga. Banyak lagi hak lain. Tapi dalam banyak-banyak hak tu siapakah yang paling berhak? Yang ni hak dia ada pada kita. Kita kena bui ke dia. Dari segi melayan dengan baik. Hak ni pun riwayat daripada Abi Hurairah. Kata dia, ada seorang lelaki bertanya, pergi kepada Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya gauli, untuk saya hubungi, untuk saya layani dengan baik? Nabi SAW jawab, makmu. Dia tanya lagi, lepas tu siapa? Makmu. Lepas tu makmu. Dia kata 3. Lepas tu kemudian dia kata siapa pula? Kali yang keempat baru dia kata ayahmu. Di sini menunjukkan dua ibu bapa tu memang kena buat baik. Sebelum pada ni Allah SWT pesan supaya buat baik kepada dua ibu bapa. Ibu bapa tu kena buat baik. Tapi kalau di antara dua tu pula, di antara mak dengan ayah, hak manakah lebih patut kita kena buat baik? Kita kena jaga hati. Hak mana? Di sini dia nak cerita ni peringkat yang kedua pula, iaitu mak. Iaitu mak. Sebab apa? Sebab sahabat ni tanya 3 kali, dia jawab mak semacam. Mana tak ada orang lain. 3 kali hak dia, 3 kali ganda. Lebih lagi daripada ayah. Daripada orang lain tak kira lah. Daripada ayah tu lebih 3 kali. Berapa? 3 kali. Macam-macam lah pendapat ulama. Ada yang mengatakan susah dia tu 3 peringkat. Susah dia. Peringkat mengandung susah dah sekali. Nak beranak sakit ke main. Sakit susah. Peringkat yang ketiga peringkat menyusu. Boleh tinggal anak. Boleh tinggal lama sikit, jerit selalu.
susah tu terikat mak tu, nak pergi mana sana sini susah. 3 peringkat. Sebab tu lebih dia daripada ayah. Lepas tu jaga anak tu serupa je mak dengan ayah. Jaga anak, ayah nanti jaga je. Tak ada gapo susah mengandung tak. Mengandung tidak, sakit beranak tidak. Nak kena bui susu ke anak tu dalam masa sekian lama. Bui golai tak sih. Ayah pun tak sih tengah malam. Tak sih. Anak jaga dia nak memok. Tu lebih dia. Lepas pada tu baru ayah. Didik tu jaga anak tu baru ayah. Sebab tu kali yang keempat. Ada ulama yang mengatakan begitu. Ada pula ulama yang mengatakan boleh jadi Nabi SAW utama katakan mak tu 3 kali tu sebab gini, dia kata sebab mak ni dia mudah berasa, dia orang perempuan, dia lemah. Dia lemah. Jadi kita kena jaga mak kita ni 3 kali lebih banyak daripada kita jaga ayah kita. Kalau ayah kita boleh royak gitu je, dia boleh terima, tak apa. Tapi kalau mak kadang-kadang orang Cina ni royak sesuatu cerita anak dia kena gini-gini, ubah sudah pesal itu biasa. Keadaan mak, keadaan orang perempuan lebih ramai begitu. Tapi kalau ayah boleh lagi, kecuali hak sakit jantung tu tak sekira lah tu. Kalau tambah mak sakit jantung tu lebih lagi lah. Kalau tidak sampai sakit jantung pun memang dia lebih lemah dalam menghadapi apa-apa yang menimpa anak dia tu, dia tidak sanggup. Sehingga dia berasa lebih baik dia yang kena 3 kali kena dia lebih baik lagi daripada kena anak dia. Walaupun anak dia tu anak lelaki, sayang dia tu, bimbang dia tu, nak suruh anak dia tu selamat lebih 3 kali daripada dia fikir diri dia. Itulah keadaan mak. Lepas tu kelemahan dia pula. Dengan sebab itu kita kena jaga mak. Jaga dari segi mana? Buat baik. Dari segi hubungan, husnul suhbah, maknanya hubungan. Dari segi layanan kita, dari segi itu. Setengah ulama pula kata ya, hak ni dari segi layanan, dari segi hubungan. Tapi kalau dari segi ketaatan, turut, patuh, hak ayah lebih utama, kata dia. Hak ni dari segi peribadi, dari segi hak jiwa-jiwa ni, kita kena jaga mak kita. Tapi kalau nak keputusan pendapat besar-besar, kalau ayah kita jangan kata, kita jangan buat, kita kena taat. Bak taat lah. Hak ni cerita ni buat baik, bak hubungan, cara nak melayan dia tu lagu mana. Itu hak tu bak taat suku. Ada pula yang mengatakan begitu, dari segi bak taat suku. Sebab apa? Sebab biasanya ayah ni dia fikir jauh tentang anak-anak ni. Ramai yang berlaku, mak ni pasal saya sangat tak sibuk anak dia pergi ngaji jauh, tak sibuk sekat ni ya, kata dia boleh pergi nak seberai laut, tak ada lah, kata dia tak boleh pergi pasal saya. Jadi lagu tu jadi ikut perasaan banyak. Yang si ayah tidak lagu tu, tak apa, nak pergi keluar negeri lah apa-apanya. Pasal hati dia tu lebih kerah. Dalam masalah lagu ni kita kena kalau nak taat lah, kalau dalam masalah taat ayah kita kata kena buat lagu ni, kita kena turut ayah. Sebab apa? Ayah ni dia lebih matang, dia mikir tu jauh, tidak terpengaruh dengan perasaan sentimen sangat. Ada mak ni tidak, untuk kebaikan masa depan kita, keputusan apa-apa lebih baik ayah. Hak ni dalam masalah hubungan tu suku tu. Ada juga ulama yang mengatakan begitu. Macam-macam lah pendapat. Bab tidak boleh berjuang, tidak boleh berjihad melainkan dengan izin 2 ibu bapa. Ini bagi orang yang ada 2 ibu bapa lah. Lepas tu 2 ibu bapa dia 2 ibu bapa Islam lah. Kalau 2 ibu bapa dia tu hak kafir, dia tak pergi giper tak kira hak tu. Ni 2 ibu bapa hak Islam. Kemudian dalam keadaan perang tu tidaklah wajib aini, tidak wajib aini dalam keadaan tu. Tidak dalam keadaan hak dalam Quran kata infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Tidak sampai ke peringkat tu. Dalam keadaan belah mana-mana pun, tua muda, besar kecil, sakit ke ataupun tidak sakit, keluar belakang pergi perang. Tu dalam keadaan tu lain. Ni tidak keadaan tu. Dalam keadaan biasa masih ada pilihan, kalau nak pergi pun boleh, tak pergi pun tak apa. Orang lain boleh ganti lagi. Dalam keadaan tu tidak boleh berjihad melainkan dengan izin 2 ibu bapa. Jadi kalau 2 ibu bapa ada, kena tanya dia dulu. Sebab apa?
dengan izin dia pergi perang dia boleh jadi mati. Kena tanya dulu dia, minta izin. Dengan dua ibu bapa kena royak ke dia. Sebab kehidupan kita ni pun menyabit dengan dia juga, ada kita ni nyabit dengan dia juga. Kita nak mati pun biar ada kena mengenal dengan dia juga, biar dengan pengetahuan dia, biar dengan izin dia, suka rela dia, suka hati dia. Gitu. Ini kok mana-mana pun bab ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan ibu bapa tu. Sehingga nak pergi perang jihad ni, hak paling Allah SWT suka tadi dia sebut nombor 3. Lagu tu pun tak boleh, kena minta izin dengan dua ibu bapa. Sebab itulah dalam hadis tadi dia sebut buat baik kepada dua ibu bapa tu nombor 2, hak jihad tu nombor 3. Mana keutamaan ibu bapa tu lebih lagi daripada jihad. Misalnya kalau nak pergi perang, kena tanya dua ibu bapa dulu. Sebab apa? Hak mereka itu lebih atas lagi daripada hak jihad. Riwayat daripada Abdullah bin Amr, katanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, saya nak pergi perang. Nabi SAW pun tanya, kamu ada dua ibu bapa? Dia kata ada. Nabi SAW kata, fafihima fajahid. Kamu bersusah payahlah, kamu berjihadlah untuk menjaga kedua-dua. Ada setengah ulama mengatakan hadis ini berhubung Nabi tahu orang ni dia tidak buat percara kepada dua ibu bapa dia. Dia tidak ambil berat, dia berasa buat baik kepada dua ibu bapa ni tidak mendatangkan pahala mana. Hak mendatangkan pahala ni, kalau siapa putus tangan pergi perang, kalau siapa mati pergi perang, barulah berasa boleh pahala banyak. Dia tidak tahu pahala ni bukan nak banyak sedikit, bukan tengok pada zahir dia tu dari segi berdarah belum orang kau misalnya, tidak, tak mesti begitu. Nilai dia ni kita tak boleh tahu dengan fikiran kita. Kita boleh tahu hak ni pasal nak beri pahala ni Allah SWT. Kita boleh tahu melalui Quran ataupun hadis. Maka Nabi SAW nak ajar kepada dia, kamu kena berjihad kepada dua ibu bapa kamu. Yang ni berjihad tu maknanya bertungkus lumus, bersusah payah, menghabiskan tenaga untuk kebaikan dua ibu bapa kamu. Hak tu lebih baik bagi kamu sekarang, sebab kamu tak buat lagi hak tu. Ada ulama yang mengatakan berkenaan dengan orang tu, orang yang khusus, orang yang lagu tu, setiap orang yang lagu tu lebih baiklah kepada dia tu buat ni. Setengah ulama pula kata tidak khusus, siapa-siapa pun, bukan khusus dengan orang tu saja, siapa-siapa pun dia, kalau dia buat baik kepada dua ibu bapa dia, lebih besar lagi pahala dia, lebih besar lagi pahala dia. Sebab apa? Kalaulah katakanlah ibu bapa dia susah, tak boleh nak buat kerja, tua, dia buat kerja, dia buat kerja selama ni, hasil pendapatan dia bagi kepada dua ibu bapa dia. Baik, kalau dia pergi perang dia mati, tak ada lah, boleh buat baik kepada dua ibu bapa tu, dia mati lah. Kalau pun boleh pahala, ayah dia tak tahu lagi nak mati berapa puluh tahun lagi, hak tak boleh kerja sana. Mak dia tak tahu lagi nak hidup lagu mana, nak hidup mati tu pahala tu hak kemudian, hak tu sebelum mati lagu mana. Dan kalau dia buat pahala ni, dia buat kebajikan, jaga mak ibu bapa dia sehingga ibu bapa dia hidup senang, hak ni pahala dia buat tu banyak lagi. Apabila pahala tu berkembang subur, sebab apa? Dia bukan buat atas dia seorang, ibu bapa dia tu serupa dengan 2-3 orang pergi kerja, serupa dengan ibu bapa dia buat kerja. Kalau katakanlah ibu bapa dia boleh buat kerja, dia boleh bagi derma, dia boleh bagi buat kebajikan, ni kerana dia seorang, ibu bapa dia boleh hidup dengan baik. Maknanya pahala tu, punca pahala tu banyak, lebih luas lagi berbanding dia pergi perang. Ni dalam keadaan-keadaan yang tertentu lah, seperti yang anda sebut tadi. Kalau keadaan tu sudah mendesak benar, tak boleh dah, tak kira dah hak tu izin kau tak izin kau tak kira dah hak tu. Ini dalam keadaan biasa. Hadis ini juga menunjukkan bahawa jihad itu bukan jihad pergi perang di medan perang saja, tidak. Bahkan jihad maknanya susah payah, penat lelah, bertungkus lumus, menghabiskan tenaga kita untuk sesuatu
kebaikan. Kebaikan tu dalam agama sudah senarai dah. Kebaikan kepada dua ibu bapa, kebaikan kepada masyarakat, kebaikan kau ni banyaklah. Banyak. Bermakna jihad itu bukan khusus kepada jihad hak perang. Kadang-kadang jihad hak tidak pergi perang, tidak medan perang tu lebih besar lagi pahala dia di sisi Allah daripada hak zahir. Jangan kita ingat apabila sebut medan perang dia pergi perang ni kelebihan dia besar, secara mutlak dia besar. Tidak. Boleh jadi kepada setengah-setengah orang tidak lebih besar. Kepada setengah-setengah orang. Katakanlah seorang yang pandai, seorang yang alim, kalau dia pergi perang mati, nak boleh jadi alim seperti dia tu bukan senang. Katakanlah mana lebih baik dalam keadaan itu. Sebab itu khalifah dulu pergi perang, dia tak pergi perang. Apa tak pergi perang? Kalau dia pergi perang, kalau dia mati, dia boleh atur orang lain. Dia boleh membina, mengembangkan, melahirkan berapa ramai orang, menjaga keamanan masyarakat walaupun dia tak pergi perang secara langsung. Tetapi semua pahala hak perang tu boleh ke dia juga. Pasal apa? Ada kaitan dengan dia. Ada kaitan dengan dia. Dia mengajar, lepas tu ada orang yang faham betul pergi berjuang, pahala tu tak boleh ke dia. Sabit dia mengajar, boleh juga. Dengan sebab tu kena tengok keadaan juga. Ini hadis ini menunjukkan juga bahawa kerja agama ni tidak boleh dibuat dengan semangat begitu saja. Tak boleh. Kena tengok dari banyak sudut, timbang. Biar ada pertimbangan. Biar ada pertimbangan. Timbang kok tu, timbang kok ni. Biar ada pertimbangan. Babul la yasubbur rajul walidahu. Tak boleh maki seseorang itu ayah dia. Tak boleh maki. Tak boleh sumpah. Tajuk dia lagu tu. Kemudian hadis dia amarinya bukan dia sumpah ayah dia, bukan dia maki ayah dia, dia maki ayah orang lain. Sebab dia maki ayah orang tu pun maki ayah dia. Itu pun namanya maki ayah sendiri. Sebab apa? Sebab dia lah orang tu maki ayah dia. Kalau dia tidak maki ayah orang tu tak maki ayah dia. Maknanya sebab itulah Imam Bukhari buat tajuk tak boleh seseorang tu maki ayah dia sama ada secara langsung atau tidak secara langsung. Kalau tidak secara langsung pun hakikatnya dialah ia maki ayah dia. Kalau tidak secara langsung pun. Lagu mana? Dia buat sesuatu yang tak molek lah, tak ju, menyebabkan jadi orang sumpah dia. Sumpah tu naik, malu ayah. Itu serupa dengan dia malu ayah dia sendiri. Dia tidak buat apa-apa ke ayah dia, dia buat kepada orang lain, tapi malu ayah dia. Serupa juga tu. Tak boleh buat sesuatu yang memalukan, yang mengaibkan, yang menyebabkan orang buat tak molek kepada ayah. Tak boleh. Dalam nuskah ni dia kata walidahu, ayahnya. Dalam nuskah yang lain dia kata dua ibu bapanya. Tak kira lah ayah kamu. Tak boleh. Ni hadis ini juga menjadi asal kepada kaedah sadduz dzara'i', yang menutup pintu, ruang-ruang yang boleh membawa kepada tidak molek. Dalam Quran ada asas itu, la taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Dia tidak kata jangan kamu berzina, hampir pun jangan. Ini makna nak tutup pintu zina tu, pergi dekat dia pun tak boleh. Itu dalam Quran satu asasnya, asal dia. Satu lagi, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu maki, jangan kamu sumpah orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Jangan kamu kata huduh kepada orang-orang agama lain. Jangan kata huduh kepada orang agama lain. Kalau nak bincang-bincang secara ilmiah, secara terbuka, secara baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik kita bincang. Tapi nak kata huduh kepada orang agama lain, jangan. Nanti mereka akan maki Allah kerana sikap permusuhan tanpa pengetahuan. Dia tak erti, dia tak faham, dia maki Allah, dia ingat Allah ni sepatu pekong. Kita maki tu pekong dia maki. Jangan kita buat seumpama itu. Jangan kita pergi kecing ke tempat rumah ibadat dia, nanti dia mari kecing dalam masjid pula. Jangan kita buat sesuatu yang boleh membuatkan orang tu menghina kita.
Sebab apa? Dia kira seperti kita sendiri menghina. Walaupun kita sendiri tak pergi kecil, tapi dengan sebab kita pergi kecil tempat dia mari kecil, sebab kita juga kecil. Dengan sebab itu tak boleh. Ini semua ni asas ini menjadi kaedah, punca kepada kaedah sadduz zara'i', yakni menutup ruang ataupun pintu-pintu yang membawa kepada perkara yang tidak disukai oleh agama. Tak boleh buatlah lagu tu, ikutlah, tidak mesti maki saja, apa-apa. Sehingga menyebabkan ayah tu jadi aib. Ayah jadi aib, ibu bapa jadi aib. Tak boleh buat macam tu. Ini juga termasuk dalam adab. Kalau orang ni boleh jaga sampai begini, secara tidak langsung pun dia tidak buat sesuatu yang tidak baik kepada dua ibu bapanya, apatah lagi secara langsung. Maknanya orang ni peribadi dia sudah tinggi, budi dia di mana budi baik, dia ni seorang yang jiwanya suci, mulia jiwanya. Maknanya seorang yang comel, diri dia tu, peribadi dia tu comel, jangok molek tu. Ni ada dari segi peribadi batin, bukan hak zahir. Hak ni dulu. Mana kalau sampai ke peringkat dia jaga ayah dia tu secara tidak langsung pun tak sebui, usahakan secara langsung. Tinggi lagi daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi sekadar dia sendiri. Ni tak, dia jaga secara tidak langsung pun jangan kena dua ibu bapa dia. Itu maknanya tinggi dah lah peribadi tu. Iaitu dia laknat sumpah dua ibu bapa seseorang. Jadi sahabat tak faham lagu mana seorang tu boleh maki dua ibu bapa dia. Kalau kita orang Islam ni yang kita belajar ni, tak ada lah nak buat lagu tu. Lagu mana? Dia Nabi SAW kata yang dia seseorang tu laknat ayah ataupun mak seorang lain, dia pun balas balik. Itu maknanya laknat ataupun sumpah ibu bapa sendiri. Yang ni menyebabkan dia tu menjadi sebab kepada orang kata huduh kepada dua ibu bapa, walaupun dia tidak kata sendiri pun termasuk juga. Kalau dia boleh jaga lagu tu, makna halus dah tu budi dia tu. Kemudian nak cerita kelebihan buat baik pada dua ibu bapa ni. Dia bukan sahaja menunjukkan budi tu mulia, comel seseorang tu peribadi dia, bukan sahaja tu. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pun orang ni dipandang mulia, kedudukan dia tinggi. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima, memakbulkan doa orang lagu ni. Sebab apa? Orang ni suci. Allah Subhanahu Wa Taala hanya terima daripada orang yang suci, peribadi yang suci lagu ni, baru Allah Subhanahu Wa Taala terima. Itu kelebihan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala pula. Kelebihan dia di alam rohani dia tu, dia ni seorang yang suci bila jiwa dia suci, sehingga doa dia tu dimakbulkan. Lepas tu dia mari cerita hadis ni sudah banyak kali dah kita jumpa. Hak tiga orang tutup pintu gua tu, hak tu pun kata hak mula-mula ni, hak maksud dia hak mula-mula ni, dia ada dua ibu bapa yang sudah tua, ada anak-anak kecil. Dia pergi perak kambing lembu, dia pergi keluar. Lepas tu kambing apa duk makan daun-daun kayu lah. Kalau pokok ada kat rumah tak ada, pergi jauh. Bila pergi tu petang elok balik. Satu hari ni pergi jauh sangat. Dah moga nak hari makan ni, kira-kiranya kawasan tu tak ada, pergi jauh lah pula. Pergi jauh. Bila balik tu ayah mak dia sudah tidur dah. Orang tua tidur dah. Macam mana tidur je kita kata. Orang tua lagu tu. Apabila sampai ke satu peringkat manusia dia jadi seperti budak-budak. Abak sikit jenera. Itu sikit jenera, tak boleh nak kira banyak. Sampai peringkat tu. Dapati dia sudah tidur. Dia pun perah susu, tak apa, perah susu. Seperti mana biasa dia bui kepada dua ibu bapa dia dulu daripada anak dia. Anak dia kemudian kan. Dia bui kepada dua ibu bapa dia dulu. Lepas tu dia kata, budak-budak ni tak kira lah, duduk jerit dekat kaki dia nak susu. Dia ni tak jerit pun duduk tunggu semacam, dia nak gerak tak sih, takut ibu bapa dia baru tidur ke, nanti jadi tidak puas tidur ke, dia tak sih ganggu. Maknanya dia ni jaga betul dua ibu bapa dia. Inilah cara. Lepas tu kita kata, apa budak duduk jerit ni apa dua ibu bapa tak sedarnya. Boleh jadi dua ibu bapa dia dah tua sangat tuli, boleh jadi dah tua ni tak apa dengar, jerit derah pun tak dengar, boleh jadi.
ataupun dia jenak sangat pasal letih sangat kau, boleh jadi belah tu tak ada cerita lah sini. Cuma andaian-andaian tu boleh jadi bila tua ni. Saya bangun sendiri tu anak-anak ni jenera lah. Ataupun lepas pada tu dia bagi kepada ibu bapa, anak-anak ni baru bui. Apa makna ni? Bolehkah kita utamakan hak dia tidur dia tidak lapar dah, kita kata bui ke hak ni lah dulu. Apa dia tidak utamakan anak-anak dia ni? Jadi jawapan ulama ada yang mengatakan boleh jadi dalam syariat ni, cerita orang sampai dulu, bukan syariat ni, cerita orang sampai dulu. Dalam syariat mereka boleh jadi baik utamakan dua ibu bapa, hak tu lebih baik lagi. Dalam keadaan lagu saat ni pun tak apa juga, tidak salah juga. Kalau salah tentu Allah SWT tak bagi keistimewaan kepada dia. Itu satu. Yang kedua, boleh jadi juga anak-anak ni sudah minum dah, makan dah hak lain, mak dia bui dah. Cuma bui susu ni dia orang sampai dulu dia makan bukan ada banyak. Bukan ada banyak. Susu ni istimewa lah. Bila puas susu tu nak budak-budak ni dia bukan kira, walaupun dia sudah kenyang dah, jerit semacam nak, tapi dia tak sebui sebab hal ni dia nak bui kepada dua ibu bapa dia. Bukan maknanya anak dia tu sampai kelaparan, sampai pensan, tidak, sudah bui dah, makan dah hak lain, cuma susu tidak bagi. Kalau tak makan pun, tak minum susu pun tak apa. Tapi kalau dia bagi susu ni nak purah pula tu tak ada dah lah. Susu dia tidak ada semua susu, sekali purah lepas tu kepeh nak boleh ada esok pula. Sebab itu dia tunggu juga tu. Boleh jadi belaka tu, boleh jadi belaka. Dia kata kalau engkau memang tahu, memang pun engkau tahu, kalau engkau memang tahu aku buat begitu tidak kerana lain melainkan kerana-Mu semata-mata. Mana sebab Tuhan nak lagu tu buat baik pada dua ibu bapa ni, lagu tu lah kerana-Mu semata-mata. Kalaulah betul ikhlas aku tu, ikhlas sungguh, maka bukalah sedikit, kurang je boleh tengok langit ni, gelap gelemak ni tak nampak ke apa satu, maka tu bukalah sikit. Hadis ini juga menunjukkan kita boleh bertawassul. Ini orang panggil tawassul bil a'malis salihah, tawassul dengan amalan salih. Ini tawassul ni tak ada khilaf, semua ulama kata boleh. Yang ni kita dalam keadaan terdesak, kita macam ungkit lah, macam sebut hak kita buat ni Tuhan saja yang tahu, orang lain tak tahu. Kita buat ikhlas, kita minta tolong lah dengan berkat, kita kata dengan kelebihan amalan, keistimewaan amalan yang ikhlas yang kita buat tu, kita minta tolong biar Allah SWT tolong kita. Tak apa lagu tu. Ini tawassul dengan amal soleh kita, hak kita buat sendiri, benda-benda molek ada dalam hadis. Tak apa hak tu. Hak tawassul, hak ta'alif tu hak lagu lain. Hak ni kita tidak nak bahas hak tu. Cuma hadis ini menunjukkan tawassul dengan amalan soleh. Hak ni tak ada khilaf, semua boleh, semua kata boleh. Lepas tu hak seorang lagi cerita dia kenal sangat kepada sepupu dia. Sepupu dia lagu mana? Kalau seorang tu cinta sangat, paling cinta kepada seorang perempuan, lagu mana? Keadaan lagu tu lah saya, keadaan. Tiba-tiba saya minta dia tak resih. Lepas tu klik 100 dinar bui kepada dia bersedia. Maka ketika dekat-dekat dah, hampir-hampir berlaku perzinaan, tiba-tiba perempuan tu kata, takutlah kepada Allah, jangan engkau pecahkan maknanya dara, ataupun kita kata la taftahil khatam, jangan engkau buka kunci, jangan. Dia pun terus bangun, ingat ke Tuhan, terus bangun. Padahal tak ada, kalau dia nak buat boleh, tak ada satu. Dia bangun, dia terus tinggal. Dia kata kalau engkau memang tahu bahawa aku buat tu tidak kerana lain, kerana ingat kepadamu, kerana-Mu, aku tahu kamu tak suka perbuatan macam tu, semata-mata kerana tu, maka bukalah. Tuhan pun buka. Buka sikit lagi, buka sikit lagi. Jadi jadi setengah-setengah ulama mengatakan ni dalam hasyiah nombor 9 ni pun dia ada sebut. Hasyiah nombor 9 ni menunjukkan hak nombor 2 ni paling berat kepada setengah-setengah orang.
kepada setengah-setengah orang. Cuba kita tengok. Allahumma, di sini dia kata, wa qala al-akhar Allahumma tadi in kunta mula-mula wa qala tsani Allahumma, yang kedua fa in kunta ta'lam, Allahumma fa in kunta ta'lam. Dua kali dia sebut Allahumma. Hak lain tidak sebut dua kali lagu tu, sekali-sekali. Hak ni sebut dua kali. Apa? Dia kata sebab sebut dua kali tu, hak dua lagi tu kes, hak dua lagi tu tidak seberat hak ni kepada seorang lelaki. Kepada seorang lelaki hak ni paling berat, maqam yang paling sulit. Hak ni, hadzal maqam as'abul maqamat, dan paling rumit ni, paling berat. Qala Syekh, syahwatul farj aghlabu syahawat 'ala an-nisa, 'ala al-insan. Syahwat, apa ni, kemaluan ini, inilah yang paling menguasai manusia dari sekian banyak keinginan yang lain. Keinginan nak kaya, keinginan nak kau ni, nak sahur, nak gitu gini. Banyak keinginan manusia ni, tapi keinginan nafsu paling kuat sekali dalam diri manusia. Faman taraka az-zina khawfan min Allah ma'al qudrati alayh wa irtifa'il mawani' wa tayassur al-asbab la siyama 'inda sidqi ash-shahwah nala darajat as-siddiqin. Dia kata, sesiapa yang meninggalkan zina, ini kelebihan orang yang mengelak diri daripada zina. Sesiapa yang meninggalkan zina kerana dia takut kepada Allah semata-mata, sedangkan dia mampu, muda, sehat, tak ada apa satu, tidak ada mawani', tidak ada halangan untuk dia melakukan, dia boleh buat kalau dia nak buat. Sebab-sebab pun cukup, sebab-sebab cukup. Kena kata dia ni mati pucuk apa tidak. Terutama pada ketika inda sidqis syahwah, pada ketika betul-betul keinginan itu timbul. Kalau dia boleh tahan juga seperti yang berlaku kepada orang ni, bermakna orang ni tersenarai, masuk dalam senarai siddiqin. Sayyidina Abu Bakar tu siddiq. Siddiq ni tinggi, lepas pada Nabi kat siddiqin, baru syuhada, baru salihin. Siddiqin tu nombor dua, maqam nombor dua. Maqam siddiqiyah orang panggil. Maqam nubuwah, maqam siddiqiyah, maqam syahadah. Dia ni nombor dua. Makna betul-betul siddiq, makna apa makna? Betul-betul dia ni takut pada Allah. Betul-betul dia ni membuktikan iman dia tu sebenar. Sebab ini di sini tercabar. Yang seorang lagi kata, dia buat kebajikan juga, kebaikan juga, dia upah orang buat kerja. Lepas tu dengan perjanjian upahnya iaitu satu farq padi. Satu farq itu iaitu 16 kati padi. Bila selesai saat ni, dia pun nak bui tu. Orang tu pun buat tak cara pergi gitu. Setelah lama baru mari dianya tanam pulak padi tu. Bila tanam, boleh beli lembu, boleh beli gembala ke apa. Zaman dulu kan hamba abdi ni dia boleh beli. Untuk jadi gembala ke apa tu boleh beli. Beli. Bila orang tu mari, dia pun kata pergi ambil. Orang tu kata buat nganying kau. Perli ke? Tak, dia kata tidak perli, sungguh. Ambil dia pun memang tak biasa. Pelik juga tu. Mana pasal apa dia kira ni hak dia. Dia tolong jaga. Mana amanah betul. Orang ni amanah betul dalam masalah harta. Dalam masalah harta begitu amanah dia. Maka Allah SWT kenal amal. Ini orang panggil amal sahih, amal salih berlaku. Hak yang ketiga ni buka habislah. Boleh keluarlah tiga orang ni. Jadi hak dikehendaki dalam hadis ni iaitu yang pertama tu. Iaitu orang yang buat baik pada dua ibu bapa dia ni, dia ada kesan. Kesan tu bukan kesan di akhirat saja, pahala saja, tidak. Dalam dunia ni pun membantu, menolong dia dalam kejayaan hidup dia. Menolong. Tidak saja, tidak. Dalam dunia ni pun Tuhan beri nampak. Terutama pada masa terdesak. Kalau dia sebut waktu, Allah SWT akan mengambil kira. Benda yang dia ambil kira ni bukan saja-saja, tidak. Dalam dunia pun faedah dia tu nampak. Babun uququl walidain. Derhaka kepada dua ibu bapa. Sekat itulah dulu mana ni. Sekat tu. Wallahu a'lam.